Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah yang dianjurkan oleh Global Ihsan, membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kuliah yang lepas kita telah pun membaca bab yang ke-94. Kita berhenti pada bab yang ke-94 dan insya-Allah hari ini kita nak sambung perbincangan kita, iaitu membaca, kita bermula dengan bab 95. Siapa yang ada kitab boleh tengok bab 95. Bab uksuhum mimma talbasun. Bab pakaikanlah mereka daripada apa yang kamu semua pakai. Kita masih lagi berada pada bab bagaimana adab berinteraksi dengan hamba yang kita miliki. Jadi bab ni Al-Imam Al-Bukhari ambil daripada potongan hadis yang diriwayatkan dalam bab ini, iaitu sabda Nabi SAW, uksuhum mimma talbasun, iaitu pakaikan mereka dengan pakaian, apa saja pakaian yang kamu pakai. Apa saja pakaian yang kamu pakai, kamu berikan kepada hamba kamu untuk dia juga pakai. Kita tengok hadis ke-187. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abbad qala haddatsana Hatim ibn Ismail an Ya'qub ibn Mujahid Abi Hazrah an Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit qala kharajtu ana wa abi natlubu al-ilma fi hadha al-hayy fi al-ansar qabla an yahliku فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه. يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسنات يوم القيامة. Ini hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang ke-187. Dan hadis ni merupakan hadis yang sahih. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini di dalam sahihnya. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah,
Muhammad bin Abbad telah menceritakan kepada kami. Kata Muhammad bin Abbad, Hatim bin Ismail telah menyampaikan kepada kami daripada Yaqub ibni Mujahid. Yaqub ni gelaran dia Abi Harzah. Abi Hazrah. Daripada Ubadah ibni Al-Walid, ibni Ubadah ibni Samit, dia mengatakan, kharajtu ana wa abi. Ubadah ni anak kepada Walid. Walid ni anak kepada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit adalah sahabat Nabi. Maksudnya cucu Ubadah dan anak kepada Ubadah, dia ni cerita. Dah hilang pula gambar. Kejap ya tuan-tuan. Kamera masalah pula ni. Okey. Cucu dia dan anak Ubadah ni cerita. Dia kata apa? Kharajtu ana wa abi. Saya dan ayah saya, iaitu cucu dia dan anak dia, keluar daripada rumah kami, natlubul ilma, menuntut ilmu, fi hadzal hayy fil ansar. Nak pergi ke satu kawasan yang mana di dalamnya ada orang-orang Ansar. Maksudnya cucu sahabat dan anak sahabat ni, apabila Nabi SAW telah wafat, mereka keluar mencari ilmu, mencari hadis daripada sahabat Nabi SAW. Untuk apa? Mereka sebut qabla ay yahliku, sebelum sahabat-sahabat Ansar ni binasa. Binasa ni boleh jadi meninggal dunia dengan cara pula ni. Kejap tuan-tuan. Dia mungkin ada short sikit kat sini. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar Baik. Sahabat Nabi SAW ni, mereka ni apabila Nabi dah wafat, merekalah yang menjadi pakar rujuk. Kerana mereka belajar dengan Nabi SAW. Jadi apabila mereka belajar dengan Nabi, Nabi dah tak ada, maka generasi yang datang berikutnya, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, mereka akan bertemu dengan para sahabat untuk mengambil hadis. Bukan kata generasi yang datang berikutnya saja. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, di sana ada riwayat-riwayat daripada sahabat sendiri yang pergi mengembara semata-mata kerana nak mendengar hadis daripada sahabat yang lain. Sahabat pun kena dengar daripada sahabat yang lain ke? Ya. Sahabat ni, apabila dia mendengar daripada sahabat yang lain setelah kewafatan Nabi SAW, dia salah satu daripada dua faktor. Faktor yang pertama, mungkin waktu Nabi SAW mengucapkan hadis tersebut, sahabat tu tak tahu. Macam mana sahabat tu boleh tak tahu? Mungkin sahabat tu tak ada dalam majlis tu. Kerana sahabat ni manusia. Mereka ada kebun yang perlu diurus. Mereka ada perniagaan yang perlu dilaksanakan. Jadi bila Nabi SAW sebut hadis tu, mungkin dia tak ada. Dia pergi kerja. Dia pergi ke kebun. Ataupun dia melaksanakan perniagaan dia. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, berkemungkinan dia dengar hadis tu daripada Nabi SAW. Tapi setelah Nabi wafat, ketika dia nak menyampaikan hadis tersebut kepada generasi berikutnya, dia jadi tak berapa nak confident. Betul ke aku dengar macam ni? Dia kata. Dalam hati dia kata, betul ke aku dengar macam ni?
Tak ingatlah. Jadi apabila ada keraguan, ada kesangsian pada diri sahabat tentang kesahihan ataupun ketepatan sesebuah riwayat yang dia dengar, dia tak pasti dia dengar macam mana, mereka akan mula mengembara mencari sahabat lain yang juga mendengar hadis yang sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dulu pernah saya sebut, Abu Ayyub Al-Ansari mengembara daripada Madinah pergi ke Mesir berjumpa dengan Uqbah bin Amir hanya semata-mata nak memastikan adakah hadis yang dia hafal tu betul-betul seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi mengembara nak verify, nak mengesahkan, nak endorse hafalan dia. Bila dia dah jumpa Uqbah pun dah verify, betul lah macam mana yang kamu hafal tu, macam itulah yang aku dengar. Dia pun patah balik ke Madinah tanpa dia masuk pun rumah Uqbah, tanpa dia duduk pun. Dia hanya nak tanya pasal tu, dia kata aku dah tahu pasal hadis ni, aku nak balik sekarang. Itulah kita kata kecenderungan ataupun kesungguhan para sahabat. Ibnu Abbas juga ada riwayat, dia mengatakan, lamma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar halummu falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idzin katsir. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat saja, aku berkata kepada salah seorang daripada Ansar. Kerana Ibnu Abbas ni adalah seorang sahabat yang muda. Para ulama hadis berbeza pendapat. Berapakah umur Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Ada yang kata 10 tahun, ada yang kata 13 tahun, ada yang kata 15 tahun. Tapi muda. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat saja, kata Ibnu Abbas, qultu li rajulin minal ansar. Aku berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, halummu, jom kita pergi jumpa, kita pergi tanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis. Fa innahum yawma idzin katsir. Kerana mereka ini, yakni golongan sahabat, pada waktu ini mereka masih ramai. Sebelum mereka meninggal dunia disebabkan umur tua, sebelum mereka terkorban dalam apa-apa peperangan, maka kita kena pergi tanya mereka dulu. Ini juga, ya, ini juga yang dilakukan oleh perawi hadis ni, iaitu cucu kepada Ubadah dan juga anak kepada Ubadah. Bila mana mereka ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada, dah wafat, cara untuk mendapatkan ilmu ialah dengan menuntut ilmu. Ilmu di sini dia kata natlubul ilma, kami menuntut ilmu. Nak pergi jumpa sahabat, dah tentulah ilmu yang dimaksudkan itu ialah ilmu agama. Dah tentu ilmu yang dimaksudkan itu ialah ilmu berkaitan dengan riwayat. Kerana mereka nak pergi cari Ansar. Kalau ilmu yang berkaitan dengan dunia, ilmu macam mana nak bina bangunan, mereka tak carilah Ansar. Tak perlulah mention Ansar kat sini. Bila disebut Ansar, dah pastinya yang ingin dituntut itu ialah ilmu yang berkaitan dengan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fakana awwalu man laqina. Dan orang yang pertama yang kami bertemu ketika mana kami menuntut ilmu. Ini isyarat kepada kita bahawasanya para sahabat apabila menuntut ilmu, mereka tidak ada sifat ta'assub. Mereka tak pernah kata, dah belajar dengan aku, jangan pergi belajar dengan orang lain. Sebab isyarat kata-kata cucu dan juga anak sahabat Ubadah bin Samit ni yang bernama Ubadah dan Walid ni, anak beranak ni, dia kata apa? Dia kata fakana awwalu man laqina. Dan orang yang pertama yang kami berjumpa dalam perjalanan kami menuntut ilmu ialah Abu Yasar. Abu Yasar ni nama dia Ka'ab bin Amr. Maksudnya dia nak isyarat kat kita dalam perjalanan dia menuntut ilmu, dia tak hanya belajar dengan seorang. Ini salah seorang dan ini orang yang pertama yang kami jumpa. Bila disebut ni orang pertama, maksudnya adalah orang kedua, adalah orang ketiga. Kalau tak ada, tentu dia kata kami bertemu ataupun seorang satu-satunya yang kami jumpa. Tapi dia kata fakana awwalu man laqina.
Orang pertama yang kami jumpa dalam perjalanan kami menuntut ilmu ialah Abu Yasar, iaitu Ka'ab bin Amr. Yang mana Ka'ab bin Amr ni ataupun Abu Yasar ni sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami jumpa dia tu, wa ma'ahu ghulamun lahu. Waktu kami jumpa dia tu, dia bawa hamba dia. Dia bawa hamba lelaki dia. Wa ala Abil Yasari burdatun wa ma'afiri. Di badan Abu Yasar pada masa tu adalah satu potongan kain yang diberi nama burdah dan juga ma'afiri. Ma'afiri ni sejenis kain juga, berasal daripada Yaman. Wa ala ghulamihi burdah wa ma'afiri. Dekat badan hamba dia pun pakaian yang seperti itu juga. Satu potongan kain dan satu lagi kain daripada Yaman yang bernama ma'afiri. Faqultu lahu, aku pun kata, siapa yang aku ni? Perawi tadilah Ubadah, cucu kepada Ubadah bin Samit. Nama dia Ubadah juga, Ubadah ibnul Walid. Dia kata, ya ammi, wahai ayah saudaraku, law akhadta burdata ghulamik wa a'taitahu ma'afiriyak atau akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdatak kanat 'alaika hullah atau 'alaihi hullah. Budak ni ataupun anak muda ni kata, wahai bapa saudaraku, kalaulah engkau ambil burdah, potongan kain hamba-mu, dan kau berikan kepada dia kain ma'afiri yang kau pakai. Dia ada burdah, dia ada ma'afiri. Abu Yasar ada burdah, ada ma'afiri. Jadi anak muda ni kata, kenapa tidak engkau bagi kat dia kau ambil daripada dia burdah, kau berikan kepada dia ma'afiri, supaya dia pakai dua-dua ma'afiri, engkau pakai dua-dua burdah. Ataupun au akhadta ma'afiriyahu, engkau ambil ma'afiri dia, yang mana dekat engkau ada ma'afiri, engkau berikan kepada dia burdah engkau. Kanat 'alaika hullah. Jadi engkau dapatlah pakai hullah, ataupun dia dapat pakai hullah. Apa itu hullah? Hullah ni ialah pakaian yang menutup, kain yang tutup badan dan tutup bahagian bawah badan, yang mana kedua-dua kain tu daripada jenis yang sama. Ma'afiri, dua-dua ma'afiri itu dipanggil hullah. Burdah, dua-dua burdah yang tu dipanggil hullah. Maka cadangan buat anak muda ni supaya nampak seragamlah untuk satu orang. Apa yang dilakukan oleh Abu Yasar ni? Abu Yasar ni pun kata perawi, famasaha ra'si, dia pun mengusap kepalaku. Dia usap kepala orang yang bagi cadangan ni dengan dia mengatakan, Allahumma barik fih, ya Allah berkatilah budak ni. Maksudnya cadangan dia tu menunjukkan dia ni orang bijak. Dia ni orang yang ada sifat cakna, ada sifat prihatin. Tengok pakaian, boleh kita bagi sama ni. Jadi dia seronoklah budak ni ambil berat atas dia. Dia pun pegang kepala. Dia pegang kepala, dia usap kepala budak ni. Ya bana akhi, lalu dia sebut, wahai anak saudaraku. Basaru ainayya hatain, penglihatan kedua biji mataku ini. Wa sam'u udhanayya hatain, dan pendengaran kedua telingaku ini. Wa wa'ahu qalbi, dan ia telah diingati oleh jantungku. Wa asyara ila niyati qalbi, sambil Nabi SAW menunjukkan kepada urat yang ada di dadanya. Ya. Apa Nabi SAW kata? Dia kata, jiwa jantung aku menghafalnya, yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan, at'imuhum mimma ta'kulun. Dia kata, Nabi kata kepada para sahabat, berikan mereka makan daripada apa yang kamu makan.
Waqsuhum mimma talbasun, berikan mereka pakai daripada apa yang kamu semua pakai. Maksudnya, wahai orang-orang yang apa ni, yang mempunyai hamba, kalau kamu makan sesuatu, kamu jangan lupa kepada hamba kamu yang berada, ya, di bawah jagaan kamu. Kalau kamu pakai sesuatu, kamu jangan lupa orang yang berada di bawah jagaan kamu. Yang mana jagaan kamu ini merupakan tanggungjawab kamu. Tu Nabi sebut. Lalu dia sebutlah. Dia dah baca hadis, lalu dia kata, ya, Abu Yasar kata, wa kana, kalaulah aku berikan dia daripada habuan dunia ini lebih ringan di atas aku, lebih ringan pada penilaian aku daripada dia mengambil, yakni daripada hamba tu mengambil kebaikan aku pada hari kiamat. Okey. Hadis ni ada beberapa faedah lah. Faedah yang pertama, Nabi SAW membenarkan seseorang itu untuk menjaga hamba. Maksudnya bolehlah kita memiliki hamba dalam Islam ni, dan kita benda ni kita semua dah tahulah, kerana Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sebelum ni pun memang Nabi taklah melarang kita untuk mendapatkan hamba. Bahkan Nabi SAW suruh kita, galakkan kita bebaskan. Bukan makna tak boleh, kan? Bukan makna tak boleh untuk beli hamba, tapi seeloknya bebaskan segera supaya kita ni dapat kelebihan. Itu yang pertama. Yang keduanya, menunjukkan kesungguhan para sahabat untuk menuntut ilmu. Walaupun dalam sekecil-kecil perkara, dalam sekecil-kecil perkara, para sahabat ni sangat-sangat menghargai ilmu, kalau ilmu tu memang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Manakala faedah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kita untuk memberi makan dan memberi pakai kepada hamba apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Adakah ini merupakan satu kewajipan? Tak, ini hanya galakkan. Kadar wajib ialah beri makan supaya dia dapat hidup. Kadar wajib ialah memberi pakaian yang menutup aurat dia. Adakah semestinya sama? Kadar wajib tak semesti sama. Bahkan mengikut uruf semasa. Kalau uruf tempat tu kata hamba pakai pakaian kain jenis macam ni, dia bagi kain jenis macam tu sama, maka dia tak dianggap sebagai berdosa lah, kerana dia telah menunaikan hak yang wajib ke atas dia untuk hamba dia. Tak wajib untuk bagi lebih daripada apa yang uruf tetapkan. Dah tu dia ni, pasal apa dia bagi sama? Dia pakai satu burdah, satu ma'afiri, hamba dia pun sama. Kerana bab ni dipanggil sebagai bab yang sunat. Sunat kita memberi makan dengan makanan yang sama yang kita makan. Sunat kita memberi pakai dengan pakaian yang sama kita pakai. Tapi kalau tak sama boleh ke Ustaz? Tak sama tak jadi masalah. Taklah masuk dalam keadaan dosa. Tak masuk. Tak masuk dalam bab dosa. Ya? Tak masuk dalam bab dosa. Dia cuma masuk dalam bab kelebihan sahaja. Kalau kita boleh, kita buat. Kalau tak mampu, tak menjadi masalah. Sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menghuraikan hadis ni, dia kata memberi makan dengan sama seperti mana yang kita makan kepada hamba, memberi pakai dengan yang sama seperti mana yang kita pakai kepada hamba, termasuk dalam bab mustahab. Ya, termasuk dalam bab sunat, mustahab, sunat. Okey? Dan hadis ni juga memberi isyarat kalau kita zalimi hamba, kita akan dipertanggungjawabkan. Tuhan akan ambil daripada pahala kita. Kalau kita buat benda tak adil lah.
Tapi kenapa dia ni tak buat benda sunat pun dia takut? Ni menunjukkan waraknya sahabat. Waraknya sahabat, dia buat walaupun dalam perkara yang sunat kerana ada ketakutan pada diri dia, takut-takut kalau benda tu pun dipertanggungjawabkan. Jadi mereka tak mau bermasalah di hari akhirat, jadi mereka bagi sama seperti mana yang mereka pakai, mereka beri sama seperti mana yang mereka makan. Okey. Kita masuk kepada hadis yang ke-188. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Sulaiman qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana al-Fadl ibn Mubashir qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul, كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. Hadis ni sanad dia ni dhaif sikit kerana Fadl bin Mubashir ni adalah seorang perawi yang sedikit lemah, tetapi walau bagaimanapun hadis ini dinaik taraf kerana hadis sebelum ni juga telah menyokongnya, iaitu memberi galakan untuk memberi makan dan memberi pakai kepada hamba dengan sesuatu yang sama seperti mana yang Tuan pakai. Ini merupakan satu benda yang sunat. Kalau boleh buat, buat. Kalau tak mampu, bagi pakaian yang selayaknya, menutup aurat, bagi makan yang selayaknya untuk memberikan kehidupan kepada hamba tersebut. Maksudnya, walaupun hadis ini dhaif, tapi dia terangkat menjadi sahih li ghairihi lah, kerana ada hadis sahih lain yang menyokong. Kata Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Sulaiman. Sa'id bin Sulaiman telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Marwan bin Muawiyah telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Fadl bin Mubashir telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan saya mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi wasiat untuk melakukan kebaikan kepada hamba-hamba yang menjadi milik kepada orang Islam pada ketika itu. Wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, at'imuhum mimma ta'kulun, berikan mereka makan daripada apa yang kamu semua makan. Wa albisuhum min labusikum, berikan mereka pakai daripada pakaian-pakaian kamu. Wala tu'adzibu khalqallahi azza wa jalla, dan jangan kamu mengazabkan makhluk Allah azza wa jal. Jadi maksud jangan mengazab ni, kamu jangan pukul dia. Kalau dia tak buat salah, janganlah pukul dia. Kalau dia tak mampu nak buat kerja tu, jangan paksa dia. Kerana seseorang pemilik hamba tidak dibenarkan untuk memberikan kerja yang tidak sepatutnya ataupun tidak mampu ditanggung oleh hamba tersebut. Jadi Nabi SAW dalam riwayat ni berpesan kepada kita, kepada pemilik hamba di zaman itu, yang mana saya dah sebut dah dalam kuliah yang lepas, hamba pada zaman ni kalau pergi mana-mana tamadun pun memang tidak dibela. Keadaan mereka tidak dibela. Mereka dipukul. Mereka ada yang, kalau kita tengok dalam sejarah, ada hamba yang kakinya dikerat. Kenapa kerat kaki dia? Tak nak bagi dia lari. Nauzubillah, moga kita diselamatkan oleh Allah daripada terkena musibah yang seperti itu. Tapi benda ni berlaku di barat. Kan? Yang saya sebut sebelum ni, Rom adakan gladiator. Pertandingan hamba-hamba. Berbunuh-bunuhan hanya semata-mata memberi hiburan kepada orang yang merdeka pada waktu itu. Dia suka tengok hamba berbunuh-bunuhan. Ini tidak ada dalam Islam. Islam, walaupun hamba ni adalah tawanan perang, mungkin hamba ni pernah bunuh tentera Islam yang menjadi kawan rapat kita. Tapi bila kita jadikan dia hamba kita, tawanan kita,
kena beri dia makan, kena beri dia pakai. Dan memberi makan kepada hamba, memberi pakai kepada hamba, mendapatkan pahala kepada pelakunya. Mendapatkan pahala kepada pelakunya. Okay, kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab 96. Bab Sibabul Abid. Bab penghinaan terhadap hamba. Maksudnya boleh ke kita baca hadis ni? Ya. Okey. Hadis nombor 189. Riwayat nombor 189. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Wasil Al-Ahdab qala sami'tu Al-Ma'rur ibn Suwaid yaqul ra'aitu Aba Dharr wa 'alayhi hullatun wa 'ala ghulamihi hullah fasa'alnahu 'an dhalik faqala inni sababtu rajulan فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه قلت نعم ثم قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga di dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih lah. Okey. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Adam telah menyampaikan kepada kami. Adam kata, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami. Syu'bah kata, Wasil Al-Ahdab telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan, saya mendengar Ma'rur ibn Suwaid menyebutkan, saya melihat Abu Dharr, yang mana pada ketika itu, dia memakai pakaian yang kain menutup badannya dan menutup bahagian bawah badannya satu pattern sama, tu hullah. Hamba dia pun pakai hullah yang sama. Maksudnya dua-dua ni pakai hullah. Fasa'alnahu an dhalik. Kami pun tanya dia, kenapa dua-dua pakai hullah ni? Seolah-olah macam pada zaman tu, pakai pakaian ni untuk hamba ni dia tak sama biasanya dengan tuan dia. Tapi Abu Dharr dok buat pakaian yang sama, fashion yang sama. Lalu Abu Dharr kata, masa dia tanya, bila nak murid tanya, orang dok tanya dia, dia kata, sekejap. Okey. Dia kata, inni sababtu rajulan. Aku pernah sababtu rajulan. Aku pernah saling kutuk mengutuk seorang lelaki. Siapa lelaki ni? Dalam riwayat ni tak sebut. Dalam riwayat Bukhari pun tak sebut, dalam riwayat Muslim pun tak sebut. Cuma ada sebahagian riwayat daripada kitab-kitab yang lain menyebutkan ia adalah Bilal. Ada riwayat lain sebut Bilal, tapi riwayat yang sebut Bilal ni kesemuanya adalah riwayat yang tidak sahih. Ada sanad terputus, ada perawi yang lemah. Jadi nak buktikan lelaki yang saling, orang kata apa, saling tuduh menuduh ni ataupun saling kutuk mengutuk ni, saling cela mencela ni adalah Bilal, tidak ada riwayat yang sahih. Walau bagaimanapun ramai juga ulama yang terima. Antaranya Al-Imam Al-Khattabi, dia terima. Dia kata Ibn Battal, dia terima. Dia kata Bilal. Mungkin mereka dalam bab sirah ni
Apabila cerita tu dah ada, cuma nak tambah, nak lengkapkan cerita, mereka agak longgar. Tapi problem sikit sebab nama Bilal ni kalau kita letak di sini tak sesuai dan tak selari dengan isi kandungan hadis ni. Okey, kita tengok pasal apa. Bila dia saling mencela seorang lelaki, lalu lelaki tu pergi mengadu dekat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun sebut, "A'ayyartahu bi ummi?" Adakah kamu mencela dia dengan menyebutkan ibu dia? Kerana dalam sebahagian riwayat dalam Bukhari, Abu Dhar panggil, "Ya benas sauda," dia kata, "Wahai anak perempuan hitam." Wahai anak perempuan hitam. Kan? Jadi bila disebut macam tu, orang yang dicela tu terasa, bila terasa ngadu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun marah, Nabi pun tegurlah Abu Dhar. Jadi mungkin kerana ada riwayat yang dhaif menyebutkan Bilal, tambahan pula dalam riwayat sahih menyebutkan ya benas sauda. Lafaz celaan daripada Abu Dhar itu ialah wahai anak kepada perempuan hitam, dan Bilal itu memang berasal daripada Habsyi yang berkulit gelap. Lalu oleh kerana itulah majoriti ulama berpandangan oh ini Bilal ni. Tapi wallahu a'lam, isyarat daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dia bukan Bilal. Sebab apa? Sebab lafaz selepas itu. Bila Nabi tanya, adakah kamu cela dia dengan menyebut nama ibu dia? Abu Dhar kata, "Naam, ya." Tapi bukanlah Abu Dhar seorang je cela. Sabab itu, ada perkataan alif kat situ. Sabab itu maksudnya kami saling cela mencela. Bergaduh lah. Dia cela Abu Dhar pun cela dia. Cuma Abu Dhar ni dia terlebih sikit. Cuma Abu Dhar ni dia terlebih sikit. Ya? Jadi bila dia dah mungkin dia over sikit lah. Ya? Dia terover sikit. Lalu dia tersebut, ya benar sauda, wahai anak perempuan hitam. Lalu kita kata Nabi SAW pun tegurlah dia. Kamu cela dia dengan menyebut nama ibu dia, dengan menyebut sifat ibu dia ke? Kata Abu Dhar, na'am. Abu Dhar kata, ya. Dalam sebahagian riwayat Nabi SAW tegur. Nabi kata, kamu ni ada sedikit, orang kata apa? Sifat jahiliyah. Kamu ada sedikit sifat jahiliyah. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kepada Abu Dhar, perbuatan tu tak bagus untuk dibuat lah. Kamu jangan buat lagi lah. Perbuatan jahiliyah dia yang suka kutuk-kutuk mak orang ni, kutuk-kutuk bapa orang ni. Okey. Baik. Jadi apa yang perlu dilakukan? Sepatutnya jangan cela mak bapa orang. Bahkan Nabi SAW menyebutkan siapa cela mak bapa orang, dia seolah-olah mencela mak bapa dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia penyebab. Dia kutuk mak orang tu tak puas hati, orang tu cela mak bapa dia pula. So jangan duk main bawa bapa lah. Ini perbuatan jahiliyah. Tapi adakah bermaksud Abu Dhar telah terkeluar daripada Islam? Tak. Sebab tu Nabi SAW tak suruh dia mengucap balik. Ini bukti di sisi ahli sunnah yang mengatakan membuat dosa tidaklah terus menjadi kafir. Berbeza dengan Khawarij yang mengatakan buat dosa terus jadi kafir. Buat dosa besar jadi kafir. Ahli sunnah kata tak. Kena tengok case by case. Kena tengok case by case. Okey, tak apa. Lalu Nabi SAW setelah berpesan kepada dia, kamu ni ada sifat jahiliyah ni. Dan Nabi pesan kat dia. Nabi kata, inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara-saudara kamu ni merupakan pengurus kepada hidup kamu. Pengurus kepada urusan kamu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Yang Allah jadikan mereka ini berada di bawah tangan kamu. Faman kana akhuhu tahta yadayhi. Sesiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Berilah dia makan daripada apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Berikan dia pakai apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum bima yaghlibuhum.
Jangan pula bebani dia dengan benda yang dia tak mampu tanggung, benda yang membebankan dia. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'ainuhum. Kalau kamu telah memberatkan mereka dengan sesuatu yang beban kepada mereka, ya, maka bantulah mereka. Jangan biarkan mereka itu terbeban. Okey. Tadi saya sebut tentang pandangan ulama yang mengatakan lelaki tersebut adalah Bilal. Dan saya kata saya tak setuju. Sebab apa? Sebab di hujung hadis ni ada isyarat yang menunjukkan lelaki yang sedang membalas cela bersama dengan Abu Dhar ni adalah hamba. Demikian isyarat Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab di hujung tu Nabi kata, inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara-saudara kamu ni adalah pengurus kepada hidup kamu. Tiba-tiba Nabi sebut, kalau Bilal bukan berada di bawah Abu Dhar. Bilal bukan hamba Abu Dhar. Bilal telah dibebaskan oleh Abu Bakar pada awal-awal Islam lagi. Bila Abu Dhar datang, Bilal dah tak jadi hamba dah. Jadi, nak kata Bilal tu tak berapa sesuai berdasarkan kepada konteks hadis ni. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW nak isyaratkan tentang kasihnya Nabi SAW kepada hamba-hamba ni. Sehingga Nabi sehingga Nabi SAW memanggil mereka dengan gelaran ikhwan, iaitu saudara-saudara kamu. Yang ketiga, faedah yang ketiga, bila Nabi kata ikhwanakum khawalukum, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya saudara-saudara kamu ini adalah pengurus hidup kamu. Nak beri isyarat kepada kita, ya. Nak beri isyarat kepada kita apa dia? Dalam hidup ni tak ada seorang pun yang boleh untuk menguruskan kehidupan dia sendiri tanpa bantuan orang lain. Tak ada. Sama ada dia mempunyai hamba ataupun tidak. Yang mempunyai hamba confirm, hamba tolong dia, uruskan kehidupan dia. Tapi yang tak ada hamba ni pun boleh ke menguruskan hidup dia sendiri tanpa bantuan orang lain? Tak boleh. Jadi kita hidup mesti dengan bantuan orang. Dulu saya sebut dah. Dulu saya sebut dah. Kita ni makan pun orang tolong tangkapkan ikan. Kan? Kita minum, orang tolong bancuhkan. Sebab gula orang tolong tanamkan tebu. Koko yang kita bancuh Milo tu, orang pergi tanam. Jadi, ini membuktikan kepada kita lemahnya, kita panggil lemahnya manusia ni yang memerlukan kepada bantuan. Memerlukan kepada bantuan manusia. Jangan sombong lah. Jangan sombong. Dengan hamba pun kamu jangan sombong. Kerana kehidupan kamu banyak diuruskan oleh hamba tu. Okey. Dan Nabi pesan, dia, saudara-saudara kamu adalah orang yang menguruskan hidup kamu, menguruskan urusan kamu. Yang mana Allah telah meletakkan mereka ni di bawah jagaan kamu. Amanah untuk kamu. Sesiapa yang saudara hambanya yang merupakan saudaranya itu berada di bawah jagaannya, beri makan dengan apa yang dia makan. Kalau boleh jangan bezakan makan. Beri pakai dengan apa yang dia pakai. Jangan bezakan pakaian. Dan jangan bebani dia. So hadis ni nak bagi tahu apa? Yang pertama, jangan kutuk orang lah. Jangan cela orang. Habis tu dia cela saya dulu. Kalau boleh diam. Ya? Kalau boleh diam. Tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah. Yang kata apa? Yang menyebabkan kita mendiamkan diri. Apa masalahnya? Sebab Nabi SAW pesan ke dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada hari akhirat, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baik,
Kalau tak ada perkataan baik nak sebut, diam. Kalau orang kutuk kita, kita boleh ucapkan perkataan yang baik, that's the best. Itu yang terbaik. Orang kutuk kita, orang maki kita, kita ucapkan perkataan yang baik. Kita doa pula untuk dia, barakallahu fiik, moga Allah memberkati kamu. Kan? Jadi dia pun mungkin termenung juga. Aku kutuk dia macam-macam, tapi dia boleh pula doakan aku pula. Dia pun mungkin pelik. Ya? Tapi kalau tak mampu, dia kata aku tak boleh ni. Ya? Kalaulah kata aku sebut juga perkataan, dia tak jadi perkataan yang baik yang keluar ni. Ya, dia tak jadi perkataan yang baik yang keluar ni. Dia akan jadi perkataan yang buruk, dan kita diam saja, kunci mulut. Sebab memang dalam hadis Nabi SAW kata, ya, dalam hadis memang Nabi SAW kata, kalau seseorang daripada kamu marah, hendaklah dia diam. Ataupun dia ubah tempat. Kalau dia marah dalam keadaan dia berdiri, duduk. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, mengiring. Jadi kalau tengok masuk bilik, tengok bos tengah mengiring tu, tengah baring mengiring, itu bos tengah marah lah tu. So jangan kutuk orang, jangan cela orang. Okay. Yang kedua, larangan untuk kita menghina ibu atau bapa orang. Ini saya sebut tadi. Ini merupakan akhlak jahiliyah. Bila Nabi panggil mereka dengan gelaran ikhwan, saudara, ini menunjukkan Nabi SAW suruh kita mengasihani walaupun dia tu hamba. Ya? Dan Nabi SAW suruh kita jangan hina sesiapa. Jangan pandang rendah pada sesiapa. Kalau boleh bagi makan sama walaupun mereka tu hamba. Kita pergi kepada bab yang berikutnya. Bab hal yu'inu 'abdah. Bab adakah seseorang perlu membantu hambanya? Hadis ke 190. Okay, hadis nombor 190 kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Bishr qala sami'tu Salam ibn Amr yuhaddits an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ariqakum ikhwanukum fa ahsinu ilaihim ista'inuhum ala ma ghalabakum wa a'inuhum ala ma ghulibu. Hadis ni riwayatnya dhaif kerana ada seorang perawi yang nama dia Salam bin Amr yang merupakan perawi yang makbul. Makbul ni dia kena ada sokongan. Kalau tak ada sokongan, riwayatnya dhaif. Demikian yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Taqrib. Kata Imam Bukhari, haddatsana Adam. Adam berkata kepada kami, kata Imam Bukhari. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah menceritakan kepada kami. Kata Syu'bah, Abu Bishr telah menceritakan kepada kami. Abu Bishr kata, saya mendengar Salam bin Amr menceritakan daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi SAW. Siapa sahabat Nabi ni? Tak disebutlah dalam riwayat ni. Tak disebut dalam riwayat ni. Tak ada masalah. Ya. Kerana apa? Kerana sahabat ni semua jujur. Dalam meriwayatkan hadis, mereka tak tipu, mereka tak bohong. Jadi kalau kita tak kenal sahabat, tak apa. Yang penting dia sahabat lah. Ya. Okey. Kemudian lelaki daripada sahabat Nabi ni kata, Nabi SAW bersabda, ariqakum ikhwanukum. Hamba-hamba kamu merupakan saudara-saudara kamu. Fa ahsinu ilaihim. Buat baik kepada mereka. Ista'inuhum ala ma ghalabakum. Bantulah mereka. Ya. Ista'inuhum ala ma ghalabakum. Minta tolong daripada mereka atas perkara yang menyukarkan kamu. Wa a'inuhum ala ma ghulibu. Dan bantu mereka apabila mereka dibebankan dengan kerja. Maksud macam ada give and take lah. Hadis ni dhaif, tapi boleh dipakai dalam bab fadail. Bab fadail tak ada masalah, boleh pakai sebab ni benda dia tak bawa benda baru. Lebih kepada menyantuni hamba yang telah datang dalam riwayat yang sebelum-sebelum ini. Bahkan dalam riwayat ni pun Nabi mention, dalam riwayat ni Nabi mention hamba tu memang saudara yang perlu kita kasihani, yang perlu kita bantu. Kita boleh minta tolong mereka,
Tak ada masalah sebab mereka hamba kita. Ya. Tapi kalau kita tengok mereka susah, kalau kita tengok mereka pun terbeban, kita bantu mereka. Okey, hadis nombor 191. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani ibn Wahab qala akhbarana Amr an Abi Yunus an Abi Hurairah annahu qala a'inul 'amil min 'amalihi fa inna 'amil Allah la yakhib, yani al-khadim. Ini riwayat yang sahih daripada kata-kata Abu Hurairah. Ini bukan kata-kata Nabi lah. Maksudnya, Yahya bin Sulaiman, kata Imam Bukhari, Yahya bin Sulaiman telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Ibn Wahab telah menyampaikan kepada saya. Dia berkata, Amr telah mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Yunus, daripada Abi Hurairah. Yang mana Abu Hurairah kata, a'inul amil min amalihi. Bantu orang yang bekerja dalam amalannya, dalam kerjanya. Siapa ni? Bantu hamba yang bekerja. Kalau kamu boleh bantu, bantu. Fa inna amil Allah la yakhib. Kerana orang yang membantu kerana Allah, kerana pekerja untuk Allah, semata-mata kerana Allah, dia tidak akan rugi. Maksudnya, kalau kita bantu hamba kerana Allah, kita tak akan rasa rugi. Kenapa tak rasa rugi? Mungkin kita rasa macam, rugilah aku bagi makan kat dia, aku bagi pakai kat dia, tiba-tiba aku bantu dia pula. Patutnya dia lah berkhidmat untuk aku. Dahlah aku beli dia. Kita akan rasa pada penilaian dunia macam rugi. Sebenarnya tak rugi pun. Sebab kita bantu dia, kita dapat pahala. Bila kita bantu orang, kita mengharapkan pahala daripada Allah, kita sekali-kali tak akan kecewa kalau orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, sekali-kali tidak membantu kita, sekali-kali tidak menghargai kita, kerana kita bukan nak mengharapkan balasan daripada dia. Sebaliknya, kita mengharapkan balasan daripada Allah Azza wa Jal. Ini benda yang kita kena sematkan dalam jiwa. Memang susah nak buat. Memang susah nak set. Kerana kadang-kadang kita bantu orang, memanglah pada mula kita tak mengharapkan balasan. Tapi bila orang tu tak ingat, kita seolah-olah macam kecewa. Sedangkan tak ada benda kita nak kecewa pun. Pasal apa kita nak kecewa kalau dia tak ingat kat kita? Kerana kita bukan mengharapkan balasan daripada dia. Kita mengharapkan balasan daripada Allah. Saya menasihati diri saya dan juga kita semua. Apabila kita melakukan satu-satu kebaikan, apabila kita melakukan satu-satu kebaikan, jangan sekali-kali mengharapkan balasan daripada tangan manusia. Jangan. Ya. Zuhudlah kamu daripada habuan yang ada di tangan manusia. Siapa pun dia. Kalau kita bantu dia, kalau kita tolong dia, dia dalam keadaan susah, kita bantu kerana kita nakkan pahala daripada Allah atas bantuan yang kita beri. Kerana kita hanya mengharapkan sesuatu daripada Allah. Yang tidak akan mengecewakan kita ialah pemberian Allah semata-mata. Tetapi kalau kita mengharapkan kepada makhluk, makhluk ini mungkin akan mengecewakan kita. Bahkan makhluk ini banyak kecewakan kita. Bukan kata mungkin, banyak mengecewakan kita. Kita bantu dia tak ingat. Kita bela dia buat-buat lupa. Selagi mana kita tak ada kepentingan kat dia, selagi mana kita tak bantu untuk mendapatkan habuan dunia dia, lalu dia buat-buat lupa dengan kita. Tapi tak apa. Kerana dunia ni bukan tempat untuk kita mendapatkan habuan semata-mata. Sebaliknya, dunia ni tempat kita untuk mengumpulkan penyebab ataupun faktor untuk kita mendapat habuan akhirat di sisi Allah. Kerana Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang saleh. Sekecil mana pun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar ataupun seberat zarrah, dia akan tengok, dia akan nampak. Sesiapa yang mengamalkan kejahatan walaupun seberat zarrah, dia juga akan nampak. Nak bagi tahu apa kat kita? Buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Harapkan apa yang ada di sisi Allah. Ia mungkin sukar, pada diri saya juga sukar. Tapi itulah yang disuruh oleh Allah, dan itulah yang saya sampaikan. Dan kita kena didik diri kita. Buat sesuatu kerana Allah. Kalau satu hari nanti orang tak peduli kat kita, orang buat-buat lupa kat kita, no big deal. Tak menjadi masalah. Ya, tak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana pada kita yang sekali-kali tidak akan lupa habuan kita, Allah Azza wa Jalla. Manusia, sifat dia memang lupa.
Bahkan ada manusia, ramai manusia buat-buat lupa. Buat-buat lupa. Jadi sebab itu, kata Abu Hurairah, orang yang bantu kerana Allah, sekali-kali dia tidak akan kecewa, dia tidak akan rugi. Jangan rasa bila kita bantu orang, orang tak balas, kita rasa rugi. Jangan. Kita ikhlas. Bila kita ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan hitung, akan kira. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Saya save dulu supaya kita tak lupa. Insya-Allah. Okey. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya dulu-dulukan ya. Yang mana saya boleh jawab lah. Yang saya tak boleh jawab, saya mohon maaf ya. Banyak agak soalan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah status hadis di mana Rasulullah SAW berdoa pada hari Rabu antara solat zuhur dan asar dan doa tersebut dimakbulkan? Adakah ini bermaksud waktu tersebut mustajab doa? Ada hadis daripada Nabi SAW yang menunjukkan bahawasanya hari Rabu ni merupakan hari mustajab doa. Ia merupakan hadis daripada Jabir, ya, dan juga Jabir, daripada Jabir, yang mana Jabir mengatakan Nabi SAW memang berdoa lah pada hari Isnin, pada hari Selasa dan pada hari Rabu. Ya. Pada hari Rabu tu Nabi doa apa ni, di antara waktu zuhur dan asar. Di antara waktu zuhur dan asar. Tapi riwayat ni ulama berbeza pendapat lah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi saya wallahu taala alam, pendapat yang saya pegang ialah riwayat ni adalah riwayat yang dhaif. Riwayat ni adalah riwayat yang dhaif, tidak boleh berhujah dengannya. Tapi kalau seseorang nak beramal dengan hadis begini, ya, untuk dalam bab fadail, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Dia termasuk dalam bab fadailul amal. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, ini ada satu soalan. Dia kata, "Salam doktor, boleh saya..." Waalaikumsalam. Boleh saya tanya, sekiranya ketika sedang salat kita diserang dengan asid reflux sedang mengakibatkan sisa makanan terkeluar dari tekak dan masuk ke dalam mulut, adakah membatalkan salat? Ini perbuatan apa ni, keadaan makanan keluar daripada perut datang ke tekak ataupun mulut, ya. Kalau keadaan tersebut menyebabkan kita boleh untuk buang makanan itu, maka kita telan, kita boleh buang tapi kita telan, maka batal solat. Tapi kalau keluar tak sampai ke mulut, tertelan dan kita tak ada pilihan, kita tertelan dan tak boleh keluarkan pun, maka ia tidak membatalkan solat. Okay. .
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalil apa yang paling kuat berkaitan makmum membaca Fatihah pada rakaat yang dibaca jahar oleh imam? Apakah makmum perlu baca atau makmum mendengar bacaan imam? Jazakallah khair. Wa antum fajazakumullah khair. Isu ni isu khilaf yang telah lama kita bahaskan. Yang mana di dalam pandangan ulama ada tiga lah masalah ni. Pandangan pertama ialah pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan makmum tidak perlu membaca Fatihah apabila dia salat di belakang imam secara mutlak. Tak kiralah imam baca kuat ke, imam baca tak kuat ke, tak perlu baca. Ini berdasarkan kepada riwayat man salla khalfal imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Sesiapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam tu bacaan untuk makmum. Tapi riwayat ini dhaif. Manakala Hambali dan juga Maliki, mereka membezakan. Kalau imam baca pelan, mereka mengatakan makmum perlu baca. Kalau imam baca kuat, makmum hanya perlu mendengar. Riwayat ini, pandangan mereka ini berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim. Fa idza kabbara al-imam fakabbir wa idza qara'a fa'ansit. Apabila imam memberi takbir, memulakan takbiratul ihram, kamu semua bertakbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu. Bila imam mula baca, kamu diamlah. Manakala mazhab Syafi'i, mereka memutlakkan makmum untuk membaca Fatihah wajib berdasarkan kepada riwayat la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya pegang pada pendapat yang ketiga ni kerana hadisnya mutlak. Wallahu alam. Mana riwayat Imam Muslim tadi tu ada persoalan, ada perbahasan panjang. Imam Daraqutni bahas tentang sanadnya dan juga ia tafsirkan dengan kamu diam mendengar bacaan imam setelah kamu baca Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya memberi salam selepas salat sebaik saja imam memberi salam pertama. Makmum lain memberi salam hanya selepas imam memberi salam yang kedua. Adakah betul amalan saya? Ulama berbeza pendapat tentang hukum salam yang kedua. Sebahagian daripada ulama, seperti mana sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan salam yang kedua itu adalah rukun. Maksudnya dua-dua salam itu rukun. Manakala mazhab Syafi'i mengatakan salam yang kedua itu adalah sunat, salam pertama itu rukun. Jadi kalau kita berpegang dengan mazhab yang Hambali tadi, dia kena tunggu imam beri dua-dua salam baru dia boleh beri salam. Tapi kalau ikut pendapat pertama, ya, mereka mengatakan imam beri salam pertama, makmum beri salam yang pertama. Maksudnya bila imam bagi salam pertama, makmum bagi salam pertama, maka perbuatan itu tidaklah membatalkan solat, ya, tetapi afdalnya menunggu imam memberi salam kedua-duanya barulah kita mula memberi salam. Itu yang terbaik sebenarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz terangkan antara syahid dunia dan syahid akhirat? Syahid dunia ialah orang, dia ada tiga syahid ni. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat dan syahid dunia. Syahid dunia akhirat ialah orang yang mati di medan berperang dengan orang kafir harbi. Dan dia ni mati kerana nak memperjuangkan agama, menegakkan kalimah Allah. Maka dia dikira sebagai syahid dunia dan akhirat. Syahid akhirat dia dapat pahala syahid. Di dunia dia diuruskan seperti orang syahid. Iaitu tidak dimandikan, tidak dikafankan. Dan tidak disalatkan. Terus ditanam sebegitu saja. Yang kedua syahid akhirat. Syahid akhirat ni ada beberapa golongan yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni syahid. Dapat pahala syahid. Tapi di akhirat. Cuma di dunia mereka dikafankan, dimandikan. Siapa? Mereka yang mati dalam keadaan terbakar, yang mati lemas, yang mati disebabkan oleh kerana runtuhan. Termasuk juga yang mati disebabkan aksiden. Semalam kita dengar ada satu keluarga mati aksiden, tinggal seorang-seorang jadi beradik dia yang masih hidup. Kan? Mudah-mudahan syahid akhirat. Ya. Sebelum ni pun kita dengar orang yang mati disebabkan ditimpa jet yang terhempas, ada yang meninggal dalam jet kapal terbang tu, ada juga yang meninggal disebabkan dihempap. Semuanya itu insya-Allah syahid kerana itu masuk dalam runtuhan. Syahid akhirat. Maksudnya pahala dapat, tapi di dunia diuruskan seperti mana orang yang tak syahid. Dia diuruskan seperti biasa, dimandikan, dikafankan. Ada syahid dunia. Syahid dunia ni maksudnya dia pergi perang, mati di medan perang, dibunuh oleh orang kafir harbi, tetapi dia bukan nak meninggikan kalimah Allah, dia tak ikhlas bagi berjuang, dia tak ikhlas bagi berperang, bukan kerana Allah. Jadi di dunia diuruskan seperti orang syahid, tak dimandikan, tak dikafankan, tapi di akhirat dia tak dapat apa-apa. Wallahu a'lam.
Maaf, ada satu lagi soalan. Di sini UK ada charity group dok kutip duit sedekah dan zakat untuk bawa anak-anak yatim dan balu-balu Palestin ke umrah. Boleh ke kita guna duit zakat untuk misi seperti ini? Kalau boleh, ini jatuhlah asnah yang nombor satu. Dia sebenarnya zakat ni dia sedekah tak ada masalah, boleh bagi. Tapi zakat ni dia ada asnaf dia. Iaitu fakir miskin, ibnu sabil, uh, gharimin, orang yang berhutang dan sebagainya. Ada 8 asnaf. Jadi kalau kita nak berikan zakat, pastikan ia termasuk dalam fakir ataupun miskin. Anak yatim, kalau betul-betul miskin ataupun fakir, boleh bagi. Tapi kalau anak yatim tu kaya, bapak dia kaya tu, jutawan dulu, tak bolehlah bagi. So kita kena tanya orang yang kumpul tu, nak beri pada siapa. Kalau kita tengok termasuklah asnaf, boleh. Baik. Okay. Okey, itu saja yang ada. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada Global Ihsan, kepada Kak Jini, kepada Dr. Azmi, kepada Ustaz Riza yang menganjurkan kuliah dan semua tim Global. Dan terima kasih kepada semua yang hadir dalam talian ini, dalam Zoom dan juga di Facebook. Terima kasih banyak kepada semua yang menganjurkan kuliah, menghadiri kuliah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.